5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton forum kita pada pagi ini dan tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Untuk pengetahuan semua, topik forum kita pada hari ini adalah iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi, sosial, khususnya semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda semua. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang saya rasa tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kiri saya adalah Puan Izzah binti Abdul Nur, merupakan Timbalan Menteri Ekonomi. Beliau juga merupakan seorang yang pakar dalam perihal ekonomi kerana beliau sudah 11 tahun berkecimpung dalam bidang ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Puan Izzah. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, nampak pemalu tetapi petah berkata, Puan Fatihah binti Muhammad. Puan Fatihah merupakan setiausaha politik yang sudah 5 tahun dalam bidang ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan di hujung sana, ahli panel kita yang terakhir lagi bergaya, Saudari Siti Fazlini Suraya binti Zainul, merupakan influencer yang dikenali di serata tempat. Nama beliau semakin terkenal kerana beliau sudah 7 tahun dalam bidang ini. Selamat datang juga saya ucapkan. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Pada 2019, kita semua telah dikejutkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dengan wabak yang melanda dengan sangat dahsyat sehingga merenggut jutaan nyawa. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia telah diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 kerana virus ini mula merebak dengan sangat pantas ke seluruh negeri-negeri di Malaysia. Oleh sebab itu, ramai rakyat Malaysia yang terkesan dengan wabak ini. Jadi, isu yang ingin kita kupas dengan lebih lanjut adalah apakah iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial. Baiklah, soalan saya kepada panel yang pertama, seperti mana yang kita ketahui, masalah atau isu yang utama ialah rakyat kehilangan pekerjaan. Isu ini sangat dirisaukan oleh rakyat, lebih-lebih lagi bagi mereka yang sudah berumah tangga. Ada juga yang kehabisan duit simpanan dan sebagainya. Jadi, pada pendapat Puan Izzah selaku Timbalan Menteri Ekonomi, boleh kongsikan dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih jelas apakah impak dari segi ekonomi yang telah berlaku dalam negara kita. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Nurul Izzati. Jadi, seperti yang kita ketahui, wabak COVID-19 telah memberi impak kepada semua golongan masyarakat, termasuk pelajar, pekerja, orang dewasa, orang tua, bahkan kanak-kanak tanpa mengira keturunan, agama dan juga pangkat. Sejak kewujudan wabak COVID-19 ini, banyak sektor ekonomi negara kita yang terjejas akibat virus tersebut. Kebanyakan permis terpaksa ditutup kerana hasil jualan jatuh. Hal ini berpunca daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Ini mengakibatkan pendapatan hasil jualan menurun kerana orang kurang membeli barangan yang dijual kerana mereka mengelakkan diri daripada keluar dari rumah agar tidak terjebak dengan virus COVID-19. Negara akan menjadi semakin mundur daripada pelbagai bidang kerana sistem kewangan menjadi kurang stabil. Disebabkan kegiatan ekonomi tidak dapat dirancangkan seperti sedia kala. Hal ini demikian kerana berlakunya wabak COVID-19, masyarakat tidak dapat melakukan rutin harian seperti biasa. Pandemik ini memberikan cabaran yang lebih besar kepada Malaysia kerana negara Malaysia banyak bergantung pada sektor pelancongan. Malaysia selaku destinasi utama bagi pelancong dari China mengalami penurunan yang mendadak kedatangan pelancong dari negara tersebut. Industri pelancongan paling banyak terkesan dengan kerugian yang dianggarkan sebanyak 3.37 bilion ringgit setakat Mac 2020. Negeri-negeri Malaysia yang bergantung pada sektor pelancongan dan menjadi tumpuan pengunjung China seperti Johor, Melaka, Pulau Pinang dan Sabah adalah negeri yang teruk terjejas dengan tempahan hotel,
dan gerai makanan di sana melaporkan kerugian yang besar dalam perniagaan. Hal ini memaksa negara-negara untuk mengalihkan tumpuan mereka ke pasaran dari Asia Tenggara berikutan penurunan pelancong dari China. Terima kasih diucapkan kepada Puan Izzah atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan impak PKP kepada ekonomi negara kita. Seperti yang dinyatakan, sebahagian majikan memutuskan untuk memotong gaji pekerja, bahkan memberhentikan ramai pekerja demi menjaga kestabilan syarikat. Tambahan pula permintaan yang terlampau tinggi terhadap bekalan makanan menjadikan kos sara hidup pada ketika itu melambung naik, menjadikan ia suatu bencana kepada golongan B40. Seterusnya, saya ingin beralih kepada panel yang kedua. Memang kita tidak dapat nafikan bahawa PKP juga memberi impak yang besar dalam perspektif politik. Jadi, apakah pendapat Puan Fatihah berkenaan isu ini kepada politik di negara Malaysia? Dipersilakan. Impak Perintah Kawalan Pergerakan terhadap politik. Seperti mana yang kita tahu, pada tahun 2020, kita telah digemparkan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita dan sekarang telah menjadi endemik. Oleh itu, saya akan memberikan sedikit impak dari segi politik yang boleh kita lihat, iaitu yang pertama ialah tercetusnya krisis di dalam politik di mana pertukaran 3 orang Perdana Menteri. Pada 24 Februari 2020, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri yang ke-7 dan ini membawa kepada pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Hal ini menyebabkan berlakunya peralihan kerajaan daripada Pakatan Harapan PH kepada Perikatan Nasional PN. Namun perkara ini hanyalah sekejap sahaja apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dilucutkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan pada 21 Ogos 2021 Datuk Ismail Sabri pula dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Perkembangan politik telah memberi impak positif maupun negatif kepada rakyat dan ekonomi negara. Seterusnya, impak yang kedua adalah pilihan raya di Sabah. Pilihan Raya Negeri PRN Sabah menyumbang kepada gelombang ketiga penularan COVID-19 di negara kita. Penganjuran PRN itu dilihat menyumbang kepada penularan kes apabila ada pihak yang tidak patuh prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan seperti tidak memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam dan tidak menjaga jarak antara satu sama lain. Kes tersebut berlaku disebabkan sikap kurang prihatin segolongan pihak yang mementingkan kuasa berbanding nyawa. Hal ini kerana penularan itu berlaku merebak ke seluruh negeri Sabah dan meragut banyak nyawa rakyat di negeri Sabah. Tambahan pula, kes yang meningkat menjadikan tugas para barisan hadapan juga meningkat untuk membantu mereka yang telah positif COVID-19. Jika ada dalam kalangan mereka mengatakan pilihan raya tersebut lebih penting daripada nyawa, sejauh manakah pihak yang terlibat mengikut arahan dan SOP yang telah ditetapkan? Itu sahaja pendapat saya dari segi impak perspektif politik. Terima kasih atas pendapat panel kita yang kedua mengenai impak PKP dalam politik. Seperti yang kita tahu, selain daripada perletakan jawatan Perdana Menteri, yang di-Pertuan Agong turut menangguhkan segala bentuk sidang parlimen dan Dewan Undangan Negeri sebagai langkah keselamatan dalam mengatasi wabak COVID-19. Malah sebarang pilihan raya tidak dibenarkan untuk dijalankan walaupun situasi ketika itu sedang hangat dengan masalah politik. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Sebentar tadi, panel pertama dan panel kedua menyatakan impak PKP kepada ekonomi dan politik. Jadi soalan saya kepada saudari Suraya, apakah impak PKP yang berlaku dalam aspek sosial pula? Boleh cuba kongsikan kepada kami semua. Dipersilakan. Terima kasih Cik Zati kerana mengajukan soalan tersebut. Seperti mana yang kita semua lihat di media sosial, terdapat pelbagai impak besar yang merubah 360 darjah kehidupan harian kita, terutamanya sektor pendidikan di mana sekolah, IPTA dan IPTS terpaksa ditutup. Memaksa murid sekolah dan universiti untuk melalui PTPR iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah. Perkara ini telah menyukarkan pelbagai pihak yang mempunyai masalah kewangan
di mana mereka tidak mampu untuk membeli peranti maupun mempunyai kemudahan internet di rumah. Dan kadang-kala mereka terpaksa menangguhkan pengajian oleh kerana kekangan tersebut. Bukan itu sahaja, rakyat haruslah mengikut serta menyesuaikan diri dengan SOP Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, yang mana menyebabkan pergerakan masyarakat untuk melakukan segala aktiviti harian di luar rumah sama ada di dalam ataupun di luar negara telah menjadi terhad, dan perkara ini telah dikenal pasti sebagai norma baharu. Rakyat Malaysia bertanggungjawab dalam memakai pelitup muka dan menyuntik vaksin sebagai perlindungan diri daripada wabak ini. Dan kita juga lihat di mana di premis-premis juga kita lihat pelbagai perbezaannya, di mana masyarakat diwajibkan untuk mengimbas kod QR MySejahtera yang digunakan sebagai sistem pemantauan bagi mengesain segala perkara mengenai wabak COVID-19 ini terhadap individu tersebut. Seterusnya, isu emosi dan tekanan mental meningkat secara mendadak ketika PKP. Kesihatan mental amatlah penting ya, saya tekankan di sini, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang tertekan dengan pembelajaran secara talian yang dilakukan di rumah. Punca-punca berlakunya perkara ini adalah kadang-kadang disebabkan oleh masalah keluarga, kerja yang terlalu banyak dan sebagainya. Jika diingat semula, pada tahun 2021, rakyat Malaysia dikejutkan dengan berita pemergian 2 orang pelajar Universiti Teknologi Mara yang dilaporkan meninggal dunia oleh kerana mengalami tekanan berikutan, perlu menjalani kuliah dalam talian, bebanan menyiapkan tugasan serta tekanan dalam menghadapi peperiksaan akhir. Sebagai makhluk Allah SWT, kita harus percaya akan ajal sama ada cepat maupun lambat. Seterusnya, keganasan rumah tangga juga telah menjadi isu besar semasa PKP. Walaupun ia bukan isu yang baharu, tetapi kajian pada tahun 2021 telah mendapati dalam tempoh Januari hingga April, sebanyak 902 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan, dan punca peningkatan ini didorong kuat oleh pelbagai faktor, iaitu desakan ekonomi serta tekanan hidup. Ini telah mendorong pasangan untuk mencederakan pasangan masing-masing atau ahli keluarga mereka yang berada berdekatan dengan mereka ketika itu. Terima kasih kepada saudari Suraya atas perkongsian tersebut. Saya bersetuju dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi setiap apa yang terjadi sudah pasti ada jalan penyelesaian, sama ada cepat atau lambat. Untuk itu, apakah jalan penyelesaian yang wajar dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memulihkan ekonomi di negara Malaysia supaya kembali normal seperti sedia kala? Silakan Puan Izzah. Pada 26 Jun 2020, Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa sektor dan industri di bawah kelolaan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan seperti mesyuarat, insentif, convocation dan pameran perjalanan dan perdagangan, spa, pusat kesihatan dan refleksologi akan dibenarkan beroperasi mulai 1 Julai. Namun, perniagaan pelancongan harus mematuhi langkah-langkah jarak sosial SOP yang telah dilaksanakan untuk membatas jumlah orang sehingga 200 hingga 250 orang, memeriksa suhu pelanggan, memakai topeng muka dan menyediakan pembersih tangan ataupun hand sanitizer. Walaupun pusat-pusat refleksologi yang disediakan oleh orang buta dibenarkan untuk dibuka semula, hanya rakyat Malaysia yang dapat bekerja di pusat-pusat spa kesihatan dan refleksologi. Pada 27 Jun 2020, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri menganggarkan bahawa sektor pelancongan dan budaya telah mengalami kerugian sebanyak 45 bilion ringgit akibat wabak COVID-19. Sebagai tindak balas, pemerintah melaksanakan dana khas pelancongan untuk membantu perniagaan kecil dan sederhana yang terjejas oleh COVID-19. Terima kasih Puan Izzah. Okey, solusi bagi dari segi politik pula ialah yang pertama, melakukan genjatan politik, di mana Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengisytiharkan genjatan politik bertujuan untuk memberikan keutamaan kepada keselamatan negara. Yang kedua, menetapkan peraturan-peraturan baharu.
Contohnya, membuat pemeriksaan suhu di pintu masuk bertujuan untuk mengesan individu-individu atau ahli-ahli parlimen yang mempunyai suhu badan yang mencecah 38 darjah Celsius ke atas tidak akan dibenarkan masuk ke dalam dewan untuk bertanding. Yang ketiga, mewajibkan ahli-ahli politik dan petugas untuk membuat ujian saringan 2 minggu sekali dan sentiasa mengimbas kod QR melalui aplikasi MySejahtera supaya aktiviti harian mereka sentiasa direkod. Dan akhir sekali, semua ahli politik tidak boleh mengadakan mesyuarat dalam kelompok yang besar, tidak kira di luar dewan atau di luar premis, serta menghadkan pergerakan sosial mereka di sekitar Dewan Parlimen dan tidak boleh menghadiri pusat keramaian dan lain-lain. Itu sahaja solusi dari segi politik. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Puan Izzah dan Puan Fatihah. Saya ingin mencelah sedikit berkenaan isu politik di mana pada keadaan sebegini, ahli politik tidak kira dari mana-mana parti hendaklah membuktikan kematangan sebagai wakil rakyat dengan menolak ke tepi segala aspek ideologi berkaitan politik demi kesejahteraan rakyat dan negara. Oleh itu, para pemimpin negara kita hendaklah melihat bagaimana sifat matang pemimpin politik di luar negara. Contohnya seperti yang berlaku di China, Amerika Syarikat, UK dan Eropah menampakkan bahawa pemimpin politik di negara itu berganding bahu dalam membantras penularan wabak COVID-19. Baiklah, seterusnya, apa pendapat atau pandangan Puan Suraya dalam menyelesaikan isu ini dari aspek sosial? Dipersilakan. Akhir sekali, sebagai seorang yang mempunyai pengaruh di Malaysia, saya rasa saya bertanggungjawab untuk menangani masalah ini. Jadi saya ingin tekankan, jika terdapat individu yang anda kenali membuat perubahan yang negatif atas diri mereka yang merisaukan anda, disarankan agar mendekati individu tersebut dengan baik dan ajak mereka berbual sehingga mereka terbuka hati untuk berkongsi masalah yang dialami. Dan jika masalah individu tersebut tidak dapat diselesaikan oleh anda sendiri, sila rujuk pada pihak yang berkenaan dengan masalah yang dilalui oleh individu tersebut. Kerana sesuatu masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengubati. Terima kasih saudari Suraya dan semua panel yang terlibat. Kesimpulannya, kita dapat menganalisis dan memahami konsep etika dan peradaban dari segi politik, ekonomi dan sosial di Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan. Etika dan peradaban penting untuk sesebuah masyarakat dan negara untuk melangsungkan kehidupan yang sejahtera, berkepribadian yang baik, hormat menghormati sesama kita, membina negara, bangsa dan lain-lain lagi. Usaha pasti akan membuahkan hasil jika pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah etika dan peradaban di negara kita ini. Jika semua perkara sudah dipatuhi, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita melabuhkan tirai, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita yang hebat ini kerana sudah hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.